Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak cerita dengan korang tentang sebuah motosikal buatan Modenas, iaitu motor buatan Malaysia. Yang pertama dan yang terakhir motor two stroke buatan Malaysia. Okey. Jadi sebelum kita mula, kita tengok intro ni dulu. Okay guys, motor yang kita nak cerita ni adalah Modenas Dynamic 120. Aku akan cerita sikit spesifikasi dan hala tuju motor ni sampailah ke akhir. Sebab apa? Motor ni dah dianggap satu motor two stroke buatan Malaysia yang agak rare lah. Sebab apa? Dia punya penghilangan dia dah stop dah. Masih ada balance stok yang ada di kedai je, ataupun di gudang lah. Antara macam tu lah. Sebab apa? Dia dah tak hilangkan dah lah. Tak ada pembuatan lagi untuk yang baru. Jadi first kali aku nak cerita dia punya spesifikasi. Okay, Modenas Dynamic ni dia dah dilancarkan pada tahun 2003 dekat Malaysia. Tapi disebabkan kurang sambutan masa tu, sebab dia kena bersaing dengan 125Z yang memang tengah naik gila-gila time tu. Korang tengoklah siri 125Z berapa banyak, daripada 125, 125Z, 125ZR kan. Dia banyak lah. Lepas tu korang tengoklah berapa kali dia tukar strike dia kan, 125Z pun. Daripada exhaust dia, chamber muffler boleh buka. Dengan yang paling baru, dia punya chamber, dia punya silencer tak boleh buka lah. Itulah 125ZR. Jadi motor Modenas Dynamic ni, dia kira enjin dia ni buatan Kawasaki. Kira Modenas kerjasama dengan Kawasaki untuk buat motor ni. Sebab apa? Modenas lebih banyak buat motor kapcai lah masa tu, motor moped kan. Jadi Modenas ni ambil kelebihan dekat situ untuk bawa masuk Modenas Dynamic ni ke dalam Malaysia pada 2003. Tapi sayangnya tak dapat sambutan yang baik lah masa tu, dan diberhentikan untuk penjualan di Malaysia dan dijual di Greece. Di Greece memang agak glamour lah Modenas Dynamic ni, banyak orang pakai lah kat sana kan. Dan untuk keluaran Malaysia, dia keluar 2013, selepas 10 tahun dilancarkan di Malaysia. Korang bayangkan, jauh jarak tu, 10 tahun baru dia jual dekat Malaysia. 10 tahun tu, dalam masa 10 tahun memang dia di Greece saja yang agak glamour. Di Malaysia lepas 2013 baru kita tahu. Sebab apa? Time tu motor macam LC dah, Malaysia dah mula nak masuk motor yang 4 lejang ataupun 4 stroke. Jadi aku nak bagi tahu korang sedikit spesifikasi untuk Modenas Dynamic ni. CC dia 118 cc dia. Tapi tulis dekat motor 120. Okey, single cylinder, 6 speed, kelas basah dan penyejukan udara. Okey, itu sedikit spesifikasi enjin. Untuk top horsepower dia, maximum horsepower dia boleh cecah hingga 17 PS. 17 PS ni agak kuat lah. Tapi kalau untuk jualan di Greece, CC dia adalah 125. Kalau korang nak tahulah. Macam saudara dia juga, Modenas GT 128. Kalau di Greece, GT 135. Banyak orang Malaysia tak tahu pasal tu. Jadi aku kongsi untuk korang. Jadi korang kena ingat lah benda ni. Jadi satu hari nanti bila orang tanya kenapa dekat Greece 135 kan, korang dah tahu jawapan dia. Macam Modenas GT tu. Kalau Modenas Dynamic ni, kenapa dekat Greece 125? Sebab apa? Dia punya had kelajuan dia ikut piawaian negara tu masing-masing. Malaysia hadkan dia punya horsepower tu boleh pergi sampai berapa. Greece boleh bagi horsepower tu sampai top dia berapa, maksimum dia berapa. Itu yang menyebabkan dia berbeza. Okey. Modenas Dynamic ni juga dilengkapi dengan monoshock dan brake disc depan belakang. Dia juga dilengkapi dengan 4.6 liter tangki petrol. Dan tak pasti
untuk tangki tuti dia berapa besar? Anggaran aku mungkin dalam 1 liter macam tu lah tangki tuti dia. Biasanya korang takkan tunggu habis betul-betul baru isi. Jadi kita tak pasti nak berapa dia punya betul-betul kosong lah. Anggaran aku 1 liter lah senang cerita kan, untuk tangki tuti. Modernas Dynamic ni memang body dia memang agak ringan. Sebab apa? Berat kering dia baru 98 kg je geng. Baru 98 kg. Kalau macam Waisuku pun dah 100 lebih. Dia baru 98 kg saja. Jadi pada berat dia 98 kg ni, dengan sisinya 120, memang boleh pergi memang. Enjin memang boleh pergi. Lagi satu, motor 2 stroke ni enjin dia ringan. Dan Modernas Dynamic ni juga dilengkapi dengan SAS system ataupun secondary air system. Secondary air system ni atau SAS ni diguna untuk memberi pembakaran bahan api yang sempurna, supaya dia tak mencemarkan alam sekitar lah. Sebab apa? Masa tu regulasi untuk Euro 3 ni memang semua negara dah ikut dah. Sebabkan Malaysia pun dah ikut tu, pasal dia kena buat sistem yang kena jaga alam sekitar ni lah. Seperti yang korang boleh nampak, motor Modernas Dynamic ni memang dilengkapi dengan swing arm belakang double R, Kawasaki double R. Reka bentuk asal Modernas Dynamic ni adalah daripada reka bentuk Kawasaki Leostar. Kawasaki Leostar ni dijual di Vietnam, di Thailand. Untuk Kawasaki Leostar ni, body dia bahagian belakang masih dikekalkan untuk Kawasaki Leostar punya bentuk lah. Untuk dada, hadapan dan kepala, lampu headlight tu, itu direka bentuk oleh Modernas sendiri. Model Modernas Dynamic ni adalah salah satu model yang membuktikan Malaysia berjaya dalam bidang automobil. Kerana motor ni sangat laku dan sangat laris di Greece. Walaupun motor buatan Malaysia, dia mampu laris jualannya dekat luar negara, okey. Itu menyebabkan nampak kejayaan negara kita ni. Okey guys, nak cerita pasal top speed motor ni. Kalau dekat Malaysia, top speed dia boleh dapat 140 km per hour. Itu untuk spek Malaysia 120. Kalau untuk di Greece 125, dia boleh pergi 160 mph bersamaan 205 km per hour. kmh 205. Kalau untuk yang jualan di Greece lah, untuk model yang dijual di Greece, itu berdasar maklumat apa yang aku dapat daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai lah. Kerana Malaysia tak boleh jual spek sama macam dekat Greece. Sebab apa? Kerajaan dah hadkan power maksimum motor yang boleh jual di Malaysia ni sampai tahap mana saja. Tak boleh lebih daripada tahap yang regulasi Malaysia benarkan. Okey guys, Modernas Dynamic ni dia menggunakan sistem mekanikal seperti umumnya motosikal 2 stroke yang dah ada sebelum-sebelum ni lah. Dia guna enjin mekanikal. Jadi lebih mudah untuk diselenggara. Lagipun dia start pun guna kickstarter. Dia tak pakai starter guna bateri apa kan. Dia boleh guna bateri kering je lah. Jadi lebih jimat, lebih mudah untuk dijagalah. Macam motor-motor sekarang semua nak bateri kering. Sebab apa? Nak pakai starter kan. Nanti kalau pakai bateri basah, pakai starter, bateri tu kering, tak boleh start motor. Lepas tu dengan ankle tak ada, macam Waisuku kan, ke Honda RS, kickstarter tak ada, harapkan bateri semua. Jadi masalah kan. Jadi akhir sekali, apa yang aku nak bagi tahu ni, memang benda ni semua orang dah tahulah, iaitu Malaysia terpaksa mematuhi piawaian Euro 3. Jadi motor Modernas Dynamic ni terpaksa diberhentikan pengeluarannya lah. Jadi yang ada tinggal sekarang ni stok-stok lama yang masih ada di kedai, ataupun korang boleh tengok yang mana orang dah beli, orang dah pakai macam tu. Jadi pesanan daripada aku, siapa yang dah ada Modernas Dynamic ni, simpan baik-baik. Sebab apa? Korang kena ingat, RZ pun disebabkan dah tak dikilangkan, orang beli sampai 100,000 kalau ada yang NOS.
Kalau kata korang ada, baik simpan. Satu hari nanti motor ni akan mencecah harga ribuan ringgit. Sebab apa? Yalah, lagi satu, sebelum ni RZ tu motor buatan luar. Ini buatan negara kita sendiri. Kita kena bangga dan kena simpan kalau kita ada. Kan? Kalau aku ada rezeki, insya-Allah aku pun nak beli sebiji. Aku nak pakai lah, bukan untuk simpan buat khazanah. Aku untuk pakai lah, kalau boleh untuk pakai sendiri lah kan. Sebab apa? Memang dari dulu pun aku minat dinamik ni. Tapi sebab aku fikir badan aku besar, nak naik 2 orang tak cantik. Tapi disebabkan kalau ada 2 motor, tak apalah, bini aku boleh bawa 1 motor, aku bawa 1 motor kan. Lagipun aku memang suka motor yang jenis 2 stroke ni. Sebab apa? Dia punya power lain macam dia. Power dia tak sama macam korang pakai 4 stroke. 2 stroke ni dia lain macam pergi dia kan. Jadi lagipun nak jaga enjin dia pun senang kan. Kira lagi dinamik ni dia tak ada pakai coolant, tak pakai apa. Cuma kena pandai setting lah. Kalau tidak memang jam lah. Pemotor pun boleh jam. Korang pakai Y15 pun, kalau korang setting tak cantik, enjin pecah kan. Jadi itu je sedikit perkongsian aku tentang Modernas Dynamic ni. Aku harap video ni memberi manfaat pada korang dan memberi info yang korang nak tahu. Jadi ada apa-apa yang lagi yang korang nak tahu pasal dunia pemotoran Malaysia, korang boleh komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe dan share, ok? Dan nyalakan butang loceng untuk notification video yang akan datang. Kalau korang nak menang giveaway untuk 500 subscriber aku, korang boleh tekan link di atas, ok? Dan selamat kepada semua umat Islam di Malaysia. Selamat berpuasa dan salam Ramadan, ok? Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.